إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sedang hadirin ahli iman yang dirahmati dan oleh Allah sekalian, semakin lama kita hidup di atas dunia ini, maka semakin banyak umur kita dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kita dalam berhijrah daripada hidup akan mati, daripada mati kepada alam kubur, hijrah daripada alam kubur kepada alam akhirat. Itulah satu-satunya pengajaran daripada hijrah yang kita sedang akan menyambut pada minggu depan insya-Allah taala tahun 1436 Hijriah. Oleh itu marilah kita wal tanzur nafsum ma qaddamat liwadin wattaqullah. Adalah setiap orang yang jiwa diri tilik lihat, kaji, muhasabah, tengok diri masing-masing. Apakah yang ia telah bersedia untuk hari besok? Hari besok iaitu hari kiamat, hari akhirat, yang semua kita akan menuju berhijrah daripada dunia menuju kepada alam akhirat nanti. Dengan iman insya-Allah, dengan amal soleh dan dengan akhlak yang mulia, insya-Allah kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin yang dirahmati sekalian, bila kita bicara tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah kepada Madinah, maka di sana kita dapati banyak pengajaran yang mekar, pengajaran yang hidup dan berfaedah kepada diri kita sebagai pribadi, berfaedah kepada keluarga kita, berfaedah kepada masyarakat kita dan umat kita. Sebab hijrah merupakan suatu kejadian dan peristiwa yang agung dan besar, cemerlang di dalam sejarah hidup umat Islam yang bermula daripada risalah atau bi'asah, kebangkitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tidak sayugia bagi setiap orang Muslim, sama ada dengan pribadinya atau keluarganya dan juga masyarakat, perlu sekali ia cuba mengkaji sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cuba memetik pengajaran dalam berbagai-bagai bidang untuk dia melancarkan hidup di atas dunia. Salah satu daripada pengajaran yang sangat penting bagi kita umat Islam iaitu hijrah membawa pertumbuhan, hijrah membawa perpindahan. Kerana memang hakikat hijrah asalnya iaitu berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Itulah kejadian yang berlaku pada Nabi dan para sahabatnya. Mereka berhijrah daripada tempat iaitu Mekah sebagai darul syirk, darul kufri, rumah atau negeri, kawasan yang bersifat kufur dan syirik, menuju kepada darul iman wal Islam, menuju kepada negeri
Islam dan iman, yang mana disitulah lahirnya masyarakat Islam yang cemerlang, yang dibina oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah dalam arti kata perubahan perlu sekali kita ambil pengajaran daripada sini. Sebabnya pada masa Mekah adalah masa yang permulaan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Nabi dia menjalankan dakwahnya dan perjuangannya di sini, menghadapi berbagai-bagai penyiksaan, berbagai-bagai kezaliman, berbagai-bagai penindasan dan berbagai-bagai keganasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian dari sinilah Nabi SAW tidak pernah ajar sahabat-sahabatnya supaya menentang, supaya melawan, supaya mengambil tindakan terhadap orang-orang kafir yang melakukan zalim terhadap Nabi kita SAW dan para sahabatnya. Bahkan mereka bersabar dan mereka diperintah supaya berhijrah, berpindah mula-mula sekali daripada Mekah kepada Habasyah. 2 kali mereka berhijrah kepada negeri yang bukan negeri Islam dan yang belum ada orang-orang Islam di sana. Cuma di sana ditunjuk, diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang raja yang tidak melakukan zalim terhadap orang-orang Islam. Maka di sini kita mengetahui bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mengetahui keadaan negeri-negeri di sekitarnya. Dengan sebab itulah dia perintah para sahabatnya supaya berhijrah untuk melarikan agama supaya dapat menjalankan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala baik dari segi ibadat maupun dari segi lain. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, bila kita bicara tentang perubahan yang dibawa oleh hijrah, maka mari kita ambil pengajaran di sini bahawasanya kita pada suatu ketika kadang-kadang Islam kita belum sempurna. Kita belum faham apa hakikat Islam. Bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya, yang betul, yang selaras, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari satu masa ke masa kita selalu mengubahkan diri kita, pendirian kita, sikap kita dan cara hidup kita. Begitu juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka boleh dikatakan semuanya adalah berasal daripada agama kufur. Mereka beberapa orang saja di antara Ali radhiyallahu anhu yang mana dia adalah daripada awal lagi dia masuk Islam, daripada budak-budak lagi. Adapun Abu Bakar, Umar dan juga Utsman dan orang-orang lain, mereka bermula cara hidup mereka dalam keadaan kufur, cara hidup yang berlawan dengan ajaran Islam, atau kita panggil kata cara hidup jahiliyah. Maka mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka mengubah hidup mereka daripada jahiliyah kepada Islam. Demikian juga kita, bila kita rasa kata kita tidak betul dengan ajaran Islam, mari kita ubah cara hidup kita. Kita berhijrah daripada jahiliyah, tak reti Islam, tak faham jahil Islam, atau daripada bid'ah, daripada khurafat, kita mari menuju kepada tauhid, kepada sunnah, kepada cara hidup Islam, baik dalam peribadi kita maupun dalam keluarga kita, supaya selaras dengan pengajaran yang kita dapat petik daripada hijrah Nabawiyah yang kita sedang akan menuju kepada tahun baru 1436 nanti. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, selain pada itu kita dapati pengajaran daripada hijrah yang satu-satunya memberi kepahaman kepada kita bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam dia melancarkan hijrah daripada Mekah ke Madinah,
bersama dengan beberapa orang sahabat, maka Nabi dia ada pengaturan, penyusunan, ada perancangan yang sangat baik, terutama dalam menggunakan pemuda-pemuda supaya mereka berkhidmat kepada Islam. Kita dapati dalam hijrah ini digunakan Abdullah bin Abi Bakr, anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, untuk dia mencari rahsia-rahsia apa yang dibicarakan oleh orang-orang Mekah, orang-orang kafir tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga digunakan Abdullah Amir ibnu Fuhairah untuk merahsiakan rahsia-rahsia hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara dia pegang kambing supaya kambing dapat menghapuskan telapak kaki, terutama telapak kaki Abdullah, di mana Abdullah di waktu malam dia tidur bersama dengan Nabi dan ayahnya di gua. Kemudian waktu pagi dia balik kepada Mekah. Maka untuk supaya tidak keliru oleh orang-orang kafir, maka Amir ibnu Fuhairah diguna dalam berkhidmat untuk Islam dan untuk hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pemudi, dua orang pemudi yang diguna di dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya Asma binti Abi Bakr dan juga Aisyah radhiyallahu anha, di mana dua orang ini mereka berkhidmat untuk Islam dengan caranya menyediakan makanan dan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abi Bakr. Itu di antara peranan pemuda-pemuda Islam di zaman yang sangat wikrik, zaman krisis, iaitu zaman orang-orang kafir. Dia memburu mencari Nabi untuk membunuh, kerana dia telah mesyuarat di Perliman Quraisy di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberi hadiah yang besar, iaitu 100 ekor unta mengikut sejarah. Siapa-siapa yang dapat mengembalikan Nabi atau membunuh Nabi sehingga mati. Ini satu-satunya wikrik semasa hijrah yang sangat hebat. Tetapi oleh kerana Nabi SAW dia bijak di dalam merancangkan rancangan-rancangan untuk urusan Islam, maka dia selamat daripada pembunuhan dan pemburuan orang-orang kafir. Di antara orang muda yang mengambil peranan juga iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana dia ambil peranan pada malam yang Nabi keluar daripada rumahnya, sanggup tidur di atas katil Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberi tugas yang hebat ini dan yang bahagia ini kepadanya. Tapi oleh kerana dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan patuh ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sanggup tidur dan sanggup menghadapi bahaya-bahaya yang akan ditemui. Dan dia ikut sejarah, dia diambil, diheret oleh orang-orang kafir, bawa kepada Kaabah dan dipukul sehingga dia itu bagi penyakit dia akan tubuh badan dia. Ini satu pengajaran yang besar bagi pemuda-pemuda kita di hari ini, yang mana pemuda-pemuda kita hari ini tidak ada pengajaran yang bersejarah macam ini, dan tidak ada sejarah yang cemerlang semacam ini untuk dia menyertai dalam mengkhidmatkan kepada Islam kita, supaya Islam kita ya'lu wala yu'la, sentiasa tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, satu lagi pengajaran daripada hijrah yang bernas yang kita patut melihat dan mengkajinya, iaitu selepas mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah kepada Madinah, maka di sana Nabi kita dia membentukkan satu masyarakat, iaitu masyarakat Islam yang damai. Maka di sini dikatakan daulah Islam yang pertama mula lahir di tengah-tengah berbagai-bagai berbilang-bilang kaum atau berbilang-bilang masyarakat, iaitu di antaranya orang Islam sendiri terbagi kepada dua, iaitu orang-orang Ansar yang mana mereka adalah ahli Madinah, dan orang-orang Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Selain pada itu terdiri pada orang-orang munafikun, orang-orang munafik yang selalu mencari jalan untuk memecah belahkan
masyarakat Islam dan negara Islam yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada itu juga iaitu orang-orang musyrikun sendiri daripada beberapa kabilah dan turut menjadi rakyat kepada daulah Islamiah yang didirikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang-orang Yahudi, yang mana mereka adalah menjadi rakyat kepada pemimpin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hasil daulah Islamiah yang tertegak di Madinah, kalau kita kaji, adalah hasil daripada dakwah di Mekah. Sebab tu kita kena faham di sini bahawasanya dakwah pasti datang sebelum daulah. Dakwah mesti datang sebelum negara. Jangan negara dulu kemudian datang dakwah. Itu adalah tidak selaras dengan apa yang dijalankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kalau kita lihat bagaimana kejadian semasa yang berlaku di negara-negara Islam dan di negara-negara Arab, huru-hara dan fitnah-fitnah, dengan sebab timbulnya satu kumpulan yang digelar sebagai kumpulan daulah Islamiah, maka ini adalah suatu bahaya kepada dunia. Dunia yang tidak ingin melihat daulah, bahkan tidak mau dengar daulah di dalam telinga-telinga mereka bagaimana khilafah, maka mereka setuju dan sepakat seluruh dunia untuk menghatamkan apa yang dinamakan kumpulan untuk menegakkan daulah Islamiah. Ini suatu bahaya yang besar kepada dunia kerana mereka tidak ingin melihat daulah Islamiah tertegak di atas dunia ini, kerana mereka adalah satu-satunya kumpulan yang menjadi penentang kepada Islam, dan mereka tidak ingin melihat Islam berkembang di atas dunia ini. Sebab tu mari kita fikir, kalau kita ambil jalan seperti mana yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jalan dakwah, adalah sangat selamat. Kerana boleh dikatakan masyarakat dunia pada umumnya mereka tidak menentang dakwah Islam. Mereka hanya tidak setuju dengan apa yang kita menggunakan kekerasan, menggunakan keganasan. Tapi kalaulah kita menggunakan jalan yang lembut, jalan yang tidak mengganggukan dan tidak kekerasan, maka boleh dikatakan masyarakat dunia mereka boleh terima untuk kita menjalankan dakwah secara damai. Ini adalah selaras dengan dasar Islam kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala, Dia telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Cuba kita lihat ayat ini. Tiga-tiga perkara uslub cara dakwah, witikan dakwah, semuanya adalah berbentuk lemah lembut. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka sudah tentu hikmah adalah cara yang lembut. Kalau cara yang keras, cara yang ganas, bukan dinamakan hikmah, tidak dipanggil syarah hikmah. Yang keduanya bil mau'izatil hasanah, cara pengajaran yang baik, yang menarik dan yang boleh memberi kesan dakwah kepada orang-orang yang kita dakwah, maka dia juga adalah dengan cara lembut. Dan yang ketiganya, wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu berdebat, kamu bermunazarah, kamu berbincang dengan mereka itu dengan jalan yang lebih baik. Ini adalah peringkat yang tinggi, iaitu peringkat kita dakwah orang-orang yang ada ilmu, nak bincangkan orang yang bijak, maka kita dakwah billati hiya ahsan. Tiga-tiga gaya, cara, uslub dakwah ini adalah cara yang lembut. Tidak ada cara dakwah dalam Islam kecuali bentuk dan caranya adalah cara yang lembut. Maka bila cara yang lembut, maka semua boleh dikatakan pada seluruhnya masyarakat boleh terima. Masyarakat bukan Islam boleh terima dengan cara ini. Sebab tu kita yang kurang di hari ini adalah kurang tenaga dakwah. Kita sangat perlu
kepada tenaga dakwah. Kalau boleh 10 orang bukan Islam, 1 pendakwah. Bela sungguh, dakwah sungguh, terbiah sungguh, cari sungguh, sampai sungguh. InsyaAllah Ta'ala Tuhan akan memberi hidayah kepada kita. Kalaulah umat Islam 10 juta, maka 10 juta kita dakwah 100 juta orang, maka berapa banyak orang-orang akan menerima Islam. Walaupun tidak semua masuk Islam, kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita telah menjalankan kewajipan dakwah dengan cara lembut, dengan cara hikmah, dengan cara mau'izatul hasanah, dengan cara billati hasan. Maka betapa untungnya Islam dan umat Islam, dan penentangan pun agaknya tidak banyak dan tidak hebat. Sebenarnya penentangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh semua pihak menyebabkan umat Islam hari demi hari hancur dan mati terkorban. Walaupun kita kata mati terkorban syahid, tapi kita sayangnya jiwa-jiwa umat Islam yang baik-baik untuk mereka berkhidmat kepada Islam di atas dunia ini. Sedang hadirin yang dirahmati sekalian, oleh itu mari kita fikir, kita merancangkan bagaimana kita nak bentuk satu-satunya jemaah dakwah. Yang dakwah kita kena faham, iaitu dakwah yang syamil, dakwah yang mencakupi setiap segi hidup manusia dan setiap keperluan hidup manusia. Jangan hanya dakwah sampingan, jangan dakwah hanya satu juzuk daripada juzuk-juzuk Islam. Islam syumur, maka dakwah kita juga syamilah, mencakupi semua menurut apa yang disyumurkan oleh Islam kita. Dakwah di segi akidah pasti, kerana ini merupakan asas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Mekah, dia mula dengan dakwah akidah, dakwah tauhid, dakwah orang-orang kafir kepada agama Allah supaya mereka berpegang dengan Allah yang satu. Itu merupakan asas. Sebab itulah di zaman Mekah memakaikan masa lebih banyak pada zaman Madinah, 13 tahun. Sebabnya akidah merupakan asas dalam hidup dan asas kepada agama Islam kita. Oleh itu sidang hadirin, mari kita fikir bagaimana kita nak melancarkan dakwah. Masih banyak lagi orang-orang yang tak sampai dakwah. Walaupun kita telah pergi kepada Utara, kepada Chiang Rai, kepada Chiang Mai dan sebagainya, tapi masih ramai lagi tempat-tempat yang kita tak sampai kepada mereka untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah suatu taksir, suatu pangkuan berperang dalam hati kita. Sedangkan dakwah merupakan suatu kewajipan besar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya kita bentukkan satu jemaah dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Nah, adalah di kalangan kamu satu taifah, satu ummah, satu jemaah yang menjalankan yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam, mengajak dan menyeru manusia kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, perintah mereka supaya mengerjakan yang baik, dan wa yanhauna 'anil munkar, mencegah, melarang mereka daripada perkara munkar. Maka kerja dakwah adalah kerja kita semua, bukan tertentu kepada satu taifah, satu kumpulan kepada satu kumpulan. Maka hendaklah kita mari menjadi pendakwah supaya kita dapat menjalankan kewajipan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, mari kita menghayati pengajaran-pengajaran daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pengajaran dari segi menghayati akan ajaran Islam secara umum atau ajaran menegakkan ajaran Islam sebagai kita mengikut tindak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ij'alna hadin muhtadin غير الضالين ولا المضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين صابرين قانتين واجعلنا مسلمين صالحين متقين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانقذ مستضعفينا ومستضعفي المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المهاجرين. اللهم اجعلنا من المهاجرين الصابرين. اللهم اجعلنا من المهاجرين ما نهى الله عنه إذا ما أمر الله سبحانه وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله عما تصنعون.